Okay, saya bukan di sini untuk glamour, saya bukan di sini untuk being famous, saya bukan di sini untuk mengejar followers dan sebagainya. Saya di sini adalah untuk menyampaikan message. It's a thing yang whatever things that you've been doing, at the end of the day it's still God. So series Astro Ceria Superwira, Kuasa Itu Pilihan. Best tak kerja dengan Abang Beto. So Beto is my is my abang, my guru, my idol. So ini adalah kali kedua saya berganding dengan beliau di dalam satu frame, and diarahkan oleh Encik Gaz Abu Bakar. Is actually a dream come true. It's one of my bucket list untuk bekerja dengan Encik Gaz dan juga Beto sekali, dan dengan Mira Filza, Zizan Razak, with all those A-listers, newcomers as well, me, Alang, Fadli Masud, Idan Eden, Arina Wan. So it's very fresh. Sebab cerita dia adalah cerita yang fresh dan gabungan pelakon yang saya rasa sangat best lah untuk ditontoni oleh semua orang. And I can't wait to let people see what we've been cooking for the last few months, sebab kita orang shoot pun tak lama sangat, because it's only 7 episodes, 7 episod, dan satu episod adalah setengah jam. So kita orang punya, memang our expectation is takut orang tak puas lah dengan apa yang kita bagi, tapi insya-Allah maybe especially maybe ada wawarkan yang akan ada filem lah next, insya-Allah. Tengok bagaimana dia punya sambutan dengan series ni dahulu. Ya. Yeah. Actually interaction dengan Abang Beto macam Oh tidak. Saya memang me and Beto actually saya memang selalu contact dia towards kalau saya ada job ke ataupun saya ada upcoming films yang saya nak buat. So saya akan selalu seek for his advice. I seek for his advice kalau saya macam blank, I don't know what to do. Even kalau macam contohlah saya ada 2 job at the same time, so saya tak tahu nak ambil mana. So dialah adalah salah seorang yang saya akan tanya, dan dialah adalah salah seorang yang figura yang saya looked up to lah. Memang daripada my first tally lagi, sebab saya punya first lakonan saya di dalam industri ni adalah bersama beliau. So itu adalah telefilm Abah untuk RTM. Filem ni drama ni bersilat, belajar silat. Nadir. Itu pula Nadir, okay. sorry. Oh tidak. Nadir tak pun. Basically dalam ni Nadir tak bersilat pun actually. It's just that I don't go hard on myself lah. It's just Beto adalah Captain Gemilang, so dia memang bersilat. Nadir is just martial arts yang biasa sahaja. Adalah a bit here and there, sikit-sikit, not fully. Dan itu pun sedikit sebanyak yang Nadir belajar daripada pembikinan filem sebelum Nadir masuk ke set Superwira ni lah. Ya. Tadi kata jadual macam cela sikit, apa benda tu? Apa yang maksudnya jadual saya pack. Untuk bulan yang saya shoot Superwira ni, jadual saya sebenarnya pack. So saya dah contact with the AD dia kencang kelang kabut lah. Basically saya in and out a few campaigns juga, tetapi saya tak boleh melepaskan peluang lah untuk membuat satu naskah yang tidak. Macam mana you nak ubah persepsi orang, sebab watak-watak sebelum ni kan lebih ke arah macam watak baik kan, so ni antagonis kan? Tidak juga, sebenarnya saya dah few jugalah yang saya main antagonis kan, seperti Nusyus Pergi Pula Cinta, Lelaki Dayus dan sebagainya. Saya memang sebenarnya untuk sampai hari ni saya tak pernah main watak hero lagi, secara sedar ataupun tidak sedar. Secara sedar ataupun tidak sedar, saya memang untuk saya sekarang ni saya mengelakkan watak hero dahululah. Itu bukan bagi saya ramai yang cakap yang Nadir mungkin tolak rezeki ataupun Nadir mungkin tolak tuah ataupun sebagainya. Tak, bagi saya adalah saya need to explore my youth lah. So daripada youth ni adalah watak antagonis, watak villain, maybe watak-watak yang lebih memerlukan perasaan. Apa yang saya boleh explore dan membuka pintu-pintu saya untuk sekarang. Dan saya rasa tak watak hero yang awak tolak. Ada yang tahu watak hero tapi awak tolak, ada tak? Ada few lah, tak adalah banyak kan. Ada few yang saya rasa memang saya tak boleh. Maksudnya apa? Saya tak boleh. Untuk saya sekarang, saya rasa saya tidak ready dan saya tidak tak yakin lagi lah untuk membawa watak hero tu. Tapi awak tak rasa macam awak melepaskan peluang macam peluang semua direbut-rebut? Oh tidak, I'm here for a long time. Saya percaya kepada rezeki Tuhan. So saya tak pernah rasa macam saya lepas peluang ni nanti dah saya takkan ada dah. Saya percaya balance. Bila yang you set untuk ada jaga masa tak untuk? Tak adalah jaga masa dia kan. Dia bila dia main lah kan. Bila dia tapi apa orang kata maksudnya dia mai bukan daripada orang, daripada saya. Dia mai maksudnya daripada
request lah. Daripada bukan request lah, maksudnya pintu hati daripada tu dah. pintu hati tu bila dah saya dah yakin. Awak rasa bila keyakinan tu akan datang? Oh, Sebab itu- umur kita semakin lama makin meningkat. Betul So, awak lah. tengok tawaran hero tu macam mana sebenarnya? Sebenarnya lebih kurang lebih dan kurang lah kan. Kita tengok the storyline lah, sebab kita shooting ni kan melibatkan ramai orang. So bila dia melibatkan ramai orang ni, kita perlu menjaga keharmonian dan kita perlu membuat perjalanan lancar lah apabila nak shooting. So dengan apa ilmu yang saya bawa sekarang ni untuk memegang watak hero tu, saya rasa belum lagi. Itulah watak hero-hero drama klise macam Cinta-cinta. Drama-drama lah mungkin sebab dari Especially cinta romantis tu yang awak tolak. Geli-geli. tak ready lagi. Mungkin 10 tawaran watak hero kan? Tidaklah. Few je, sikit je. Itu pun just just a role yang saya rasa I will be there but not yet. So, you lebih selesa jadi pelakon pembantu sekarang? Saya lebih selesa menjadi second lead dan saya lebih selesa untuk bermain watak-watak yang beginilah, seperti antagonist, second lead. Mungkin dalam projek High Council pun there's no hero dalam cerita tu. Saya suka cerita yang Anti-hero. anti-hero maybe. Kenapa awak rasa hero-hero romantis ni lembek semua ke yang bukan you tak mau? Oh tidak. Saya rasa saya tidak boleh memainkan watak tersebut. So saya rasa ada lebih orang yang lebih berlayak untuk bermain watak hero tu selain saya lah. Maksudnya awak kurang yakin awak boleh buat watak romantik? Betul. Tapi kalau watak hero jawapannya. yang awak looking for macam mana sebenarnya? Alamak. Kan sebenarnya saya tak ada plan apa-apa pun lah. Watak hero yang saya looking for susah tu. So it depends on script ke macam mana? It depends on script lah sebenarnya. It depends on script. Saya lebih suka mungkin berduka lah begitu. Awak tengok Watak tersakiti lah Okey, gitu. drama-drama yang sebelum ni, yang mana yang awak rasa macam okey kalau itu aku nak. Tapi awak dah tengok Ada dah drama tu yang drama rasa, yang- "Okay, watak hero tu aku nak." Watak hero tu aku okey. Yang you pernah tengok yang you rasa you nak. Nur? Okey. Cerita Nur. Ustaz Adam. Maknanya watak Ustaz Adam tu. Ustaz Adam lah. Lebih dan kurang. Jadi ustazah ke? Maknanya you kira ada seorang pelakon yang choosy lah untuk watak you. Boleh dikatakan begitulah. Ini bukan choosy disebabkan apa, choosy disebabkan saya lah. Saya nak macam mana saya boleh deliver ke tidak. So, awak tak boleh langsung tentang nilai komersial. I mean like mungkin ada watak tu yang commercial like. Boleh. Saya boleh tapi belum lagi ke tahap itulah. Dan saya percaya saya akan ke that stage. Adakah ini ada orang yang nasihatkan awak juga untuk jadi seperti itu ataupun memang pilihan awak sendiri? Itulah persoalan dia. Dia lebih dan kurang ada mungkin 70% adalah datangnya daripada diri saya dan 30% tu datangnya daripada nasihat-nasihat industri dan guru-guru saya lah. Dia hidup ni kena berguru kan. Dari selain memilih watak kan, ada juga macam yang mengatakan you banyak muncul di stesen inilah berbanding stesen satu lagi tu. Astagfirullahaladzim. Ya, tak adalah. Betul? Ya betul. Ya. Kenapa? Sebab Sebab sekarang ni memang tawaran dan rezeki saya di sini kot. Mungkin for now memang saya punya sebab saya pun start daripada Astro, program hero remaja. So I start from here dan the first saya punya OTT yang mungkin first saya punya nama di dalam platform industri pun daripada projek NKSPM, which is the first Astro Originals, mainkan watak Hilmi. So alhamdulillah right after that it's just all Astro dan Astro. Dan mungkin rezeki belum sampai lagi nak ke stesen lain. Ada tawaran tak dari stesen lain? Ke memang awak memang dah di lock oleh Astro sebagai wajib? Oh tak, saya tidak di lock oleh Astro. Saya management saya independent. I'm with independent management. Tapi tawaran pun sebenarnya dia datang daripada management saya juga. So management saya yang filter. So daripada segi situ saya tak tahu saya dapat ke ataupun tidak ke. Tapi adalah tawaran dari stesen lain? Ada. Adakah watak di drama stesen lain tu tak memenuhi kehendak awak? Watak-watak yang awak dapat kat drama Astro? Tidak juga sebenarnya. Sebenarnya selalunya schedule dari segi schedule dan dari segi schedule lah. Jadual actually. Jadi, kita beralih ke soalan yang lain lah. Ya. Macam menjadi pengarah bukan mudah kan? Betul. Baru-baru ini satu naskah awak, Ya. MV, Ya. Malam Pagi Alhamdulillah. dapat kritik. Ya. Mendapat kritikan Ya. kan? Mungkin you ada respon daripada pihak ni? English kan? Saya tak tengok kritik apa. Dia kata music video tu ada unsur lucah. Oh, ada unsur lucah. Okey, saya adalah seorang yang berpegang kepada prinsip.
Saya adalah seorang yang berpegang pada prinsip, dan prinsip saya berada di dalam industri ini adalah untuk menyampaikan mesej. Okay, saya bukan di sini untuk glamour, saya bukan di sini untuk being famous, saya bukan di sini untuk mengejar followers dan sebagainya. Saya di sini adalah untuk menyampaikan mesej dan untuk menjadi seorang pengarah dan untuk menulis satu cerita untuk That MV. Saya ingin menyampaikan mesej lah. Mungkin orang kata ia adalah something yang keterlaluan kan mungkin, tapi itu adalah realiti. Mungkin mesej apa Ismail yang awak nak sampaikan kalau mungkin mereka yang tak faham? Oh, dia akan faham sebab probably it's just very straightforward lah. Music video Malam Pagi tu is very straightforward untuk saya. It's a thing yang, you know, whatever things that you've been doing, at the end of the day it's still God. At the end of the day it's still Tuhan. So itu je sebenarnya. And the fact yang lagu itu dimainkan di banyak stesen radio dan banyak juga orang kata lagu ni adalah lagu healing budak-budak Gen Z lah kan, persepsi orang terhadap lagu itu. So saya menukarkan persepsi orang, sebenarnya lagu itu adalah dia ada maksud-maksudnya yang tersendiri, yang kalau awak dengar betul-betul it's telling something that you can use in your daily life lah. Tapi awak setuju tak dengan pendapat mengatakan benda tu macam mengajak menyebarkan gejala sosial di kalangan golongan remaja bila benda ni? Okey, setiap manusia ni kita ada choice kan, kita ada pilihan masing-masing. So saya dah buat pilihan saya untuk menyampaikan mesej apa yang buruk dan apa yang baik. So it's up to the audience nak ikut yang buruk ataupun nak ikut yang baik. Awak alert tak benda ni boleh jadi kontroversi masa awak arahkan video itu? Alert kot. Alert jugalah, saya tahulah, you know, tapi we need to be in that path. Sebab sebenarnya untuk mengeluarkan satu naskah yang meet in the middle ni adalah sukar sebenarnya. Kan certain groups mengatakan kita perlukan satu naskah yang seperti Netflix ataupun kualitinya seperti Netflix, storynya seperti Netflix, dan kita juga ada satu group yang mengatakan kita tidak boleh mengikut barat. Tapi kalau kita tidak mengikut barat, macam mana kita nak kualiti seperti Netflix? Faham tak? So macam mana kita nak gabungkan kedua kelompok ni untuk accept. Sebab sebenarnya kalau kita bergabung, saya rasa industri Malaysia ni hebat lah. Sangat hebat. Dan itulah saya dan barisan pelakon yang lain seperti yang baru-baru ni, this is kita orang punya matlamat lah untuk membuat sikit pun jadilah untuk berada di sini. Tapi bila ada yang membawa isu ni ke pengetahuan macam dibangkitkan, risau tak karya itu akan dinilai kembali dan akhirnya digam? Di-ban oleh orang ke di-ban oleh stesen apa, bila benda dibangkitkan macam ni isu umum, so mungkin akan dinilai semula dan mungkin LPF ke atau awak risau tak? Oh tidak, saya tak risau kot. Kalau nak ban tu, so maksudnya it's dia dah dilepasi daripada saya punya apa, bukan bidang lah, maksudnya saya dah I've done my job. So maksudnya dia macam ni, I've done my job, so it's other people's job to accept it or not. Terpulang lah maksudnya. Maksudnya terpulang. Okay, saya dah buat, so it's Jangan not my cerita job tu anymore. memang idea asal awak ke ada? Idea asal saya. Tapi Nadia sendiri pernah dengar tak ada orang yang kritik pasal benda ni, Bangkitkan yang isu sampai ni. ke pengetahuan awak? Awak memang tak pernah dengar? So far tak ada lagi lah yang kritik. Sebab saya pun komen pun saya kurang tengok. Sebab bagi saya macam mana lah, bagi saya mengeluarkan satu benda tu, lepas tu saya keluarkan, dan komen tu adalah kritikan daripada kawan-kawan dan orang-orang rapat, dan mungkin that was the first one I heard from you guys, and it's good untuk mendapat kritikan sebenarnya untuk mengubah kita lebih baik lah. Jadi MV arahan pertama mendapat kontroversi tapi tidak mematahkan semangat awak untuk Tidak langsung. Not a bit lah. Sebenarnya it's more than that actually. It's beyond that. It's not just macam kena kritik kita stop. Tidak lah. So dan awak akan terus menjadi seorang pengarah yang suka benda-benda provokatif? Tidak. Saya bukan ke arah situ. Saya seorang pengarah yang ingin menceritakan benda yang betul. Reality. So that is the reality. So you hook by crook, you need to accept it. So sebab kadang we are more comfortable with lies kan. We are not comfortable with the truth. So itu memang lumrah manusia, kita tak comfortable dengan kebenaran kan. So I'm here
here to. Jadi kita boleh cakap sebenarnya MV itu Assist lah. adalah kisah benar lah daripada orang Yeah. dekat awak. Reality lah, itu Dia adalah rasa penonton reality. kita kena lebih terbuka dan berfikiran. Dia bukan macam tu lah. Sebenarnya nak kata apa betul apa salah tu, apa itu betul apa itu salah kan. It's more than that. And sebenarnya sebelum saya pun dah ramai lagi orang yang fight for that thing lah. Kalau barisan-barisan pelakon dulu seperti Amrul Effendi, contohnya seperti Bron Palare, dia dah buat sehabis mungkin pada zaman diorang. So mungkin the fire in them mungkin dah kurang, dan mungkin it's time diorang, kita pula generasi tu hold that fire. So bila generasi kita dah, mungkin generasi saya nanti dah ke tahap situ, nanti generasi baru pula yang akan fight. You know, yang meneruskan dia, we need balance lah actually in our industry. Tak ada pun nak kata kau tak boleh buat benda ni, kau tak boleh buat benda ni. We need balance. Itulah dia. Mana you lebih enjoy, acting or directing? Saya lebih sekarang. Kalau sekarang saya lebih enjoy acting. Mungkin dalam 4-5 tahun lagi saya lebih enjoy directing. Ada video klip akan datang yang akan you buat? Ada, insyaAllah. Ada. There's few on the line bulan 12 pun nanti saya akan jalankan short film saya. InsyaAllah. Ya. Nanti next year ada quite few more lah. Sensasi lah karya tu. Dan sekarang ni memang saya tengah berada di depan kamera is a different satisfaction dengan berada di belakang kamera. And I'm here for a long time. InsyaAllah doakan saya akan berada di sini sampai akhir nafas saya lah. Short film tu you tulis sendiri ke? Saya tulis juga. You tulis, you direct, you berlakon? Tak. Kalau saya direct, saya tak berlakon. Kalau saya berlakon, orang lain direct. Okay, you can say hi to him. Hi. Yeah. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Thank you so much guys. Terima kasih sangat-sangat.